Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua warga Johor. Baik, hari ini dalam Bicara Nasional, saya Muhammad Firdaus Yusof dan bersama-sama saya rakan-rakan mahasiswa dan juga orang-orang muda, orang belia terutamanya, sebab kita tahu hari ini Pilihan Raya Negeri Johor buat semua tahu kita dah melaksanakan undi 18 buat kali pertamanya di Pilihan Raya Negeri Johor. Maka pada hemat kita undi 18 ataupun undi orang muda ni sangat penting bagi memastikan kestabilan dan juga bergeraknya jentera kerajaan. Baik, jadi bersama-sama saya di studio hari ini kita bawa 3 panel dan juga rakan-rakan saya lah yang merupakan mahasiswa juga. Jadi bersama saya panel yang pertama saudara Muhammad Syafiq bin Syaharudin, merupakan Ketua Perhubungan UMNO Siswa UiTM Kelantan. Selamat datang. Apa khabar? Sihat? Saya Alhamdulillah. Jauh dari Kelantan tu kan. Itulah. Penat ke ini? Daripada mana ni? Saya daripada Kelantan datang ke Johor semata-mata untuk memastikan kestabilan pada masa depan. Ya, itu semangat kita tuan-tuan. Baik, dan bersama-sama kita juga anak Johor. Anak Johor Anak Johor. Muhammad Afif Ikmal Azri. Beliau juga merupakan AJK Pemuda Cawang Keluang dan juga mahasiswa. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Belajar di Melaka? Belajar. Ulang-alik lah Johor Melaka. Sebelah rumah. Duk sepadan lah. Sepadan. Alhamdulillah. Dulu kalau beliau juga rakan saya di Pilihan Raya Negeri Melaka, banyak kali lah ulang-alik Johor Melaka. Tapi rezeki PRN Melaka dan juga Johor. Jadi kita gunakan pengalaman beliau sebagai anak tempatan dan juga mahasiswa di Melaka. Dan bersama-sama kita juga, kita dah ada Pantai Timur, kita dah ada daripada zon selatan, kita ada juga zon utara. Saudari Fifi Dani Azizi, merupakan pengerusi UMNO Siswi Universiti Malaysia Perlis. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Sebenarnya satu universiti, betul? Betul. Classmate pun. Yeah. Satu-satunya bunga. Selamat datang ke studio hari ini. Okey. Apa perasaan datang jauh daripada utara? Perjuangan. Nampak? Ketiga-tiganya membawa prinsip yang sama, perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air. Gitu Abata. Baik. Jadi saudara dan saudari, jika kita lihat hari ini, kita telah pun menyaksikan pada hari ini, kita dah pun melihat dan juga Barisan Nasional telah pun dibentangkan dengan manifesto ataupun kita panggil ikhtiar lah di negeri Johor ini, dan kita lihat bahawa secara menyeluruh petang tadi lah kita lihat di mana Yang Amat Berhormat Datuk Haji IR Hasni Mohamad telah pun membentangkan satu ikhtiar lah yang kita boleh kata menyeluruh dan juga holistik kepada negeri Johor ni. Sebab apa? Prinsip kita satu, inginkan kestabilan. Sebab hari ini saudara dan saudari, masalah kestabilan ni dah berlaku banyak kali. Ada negeri dah sampai 3 menteri besar, kan? Dah ada bertukar, kita pun Perdana Menteri di Peringkat Persekutuan dah bertukar banyak dah. Sepanjang satu penggal. Tak sampai satu penggal pun kita dah bertukar. Dan untuk pengetahuan semua, beberapa ikhtiar telah pun dilakukan ataupun dijanjikan oleh Barisan Nasional, iaitu yang pertama, kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat, ikhtiar 3, orang muda Johor, dan juga ikhtiar 4, pentadbiran berintegriti, dan ikhtiar 5, reformasi politik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya bawa anak muda dan mahasiswa untuk kita pergi dengan lebih dalam dan juga kita hurai ikhtiar yang ketiga, iaitu orang muda Johor. Jadi saya pergi kepada panel yang pertama, Saudara Syafiq. Baik. Sebagai kepimpinan di universiti juga. Jadi bagaimana anda lihat konteks orang muda ni dalam menstabilkan ataupun terlibat secara langsung dalam kepimpinan ataupun pengubahan dasar di peringkat kepimpinan negara atau negeri? Silakan. Baik. Terima kasih saudara moderator, sahabat saya juga daripada Unimed, Firdaus, serta si Afif, sahabat saya daripada Kuim, dan sahabat saya dari Fifi Unimed juga, satu kelas dengan Firdaus. Baik, apa yang nak sentuh kat sini berkaitan dengan kita dah lihat dah hari ini di mana Barisan Nasional telah membangkitkan 5 ikhtiar. Yang pertama adalah kemajuan ekonomi, yang kedua kesejahteraan rakyat, yang ketiga orang muda Johor, yang keempat pentadbiran berintegriti, dan yang kelima reformasi politik. Namun untuk hari ini, sekarang saya nak menyentuh berkenaan dengan ikhtiar yang ketiga, iaitu orang muda Johor. Ikhtiar orang muda Johor dalam pembentukan dasar politik, betul? Dasar negara. Jadi kita melihat anak muda pada hari ini telah pun menilai
menilai apakah yang politik sekarang ni. Kita melihat pertukaran MB besar betul 3 kali. betul besar. Kita melihat Perdana Menteri dalam masa 1 penggal, dalam masa tak Tiga. 3 penggal. Tiga orang dalam satu penggal. Yes, 3 orang 1 penggal. Ini membuatkan satu anak muda keliru. Apakah yang mereka ingin? Apakah sejauh manakah keseriusan mereka dalam mentadbir negara? Adakah betul-betul untuk memimpin kerajaan? Adakah betul-betul untuk memimpin rakyat? Adakah betul-betul untuk mencari kuasa? Itu kita tak tahulah. Atau dendam politik. Yes, boleh betul. jadi. Jadi seorang anak muda hari ini adalah satu keperluan lah untuk pemimpin kita mengambil sebagai satu suara, menilai dan perlu untuk kita, kerana anak muda hari ini mereka belajar tau, mereka mencari dan melihat ketidakstabilan politik negara. Jadi saya rasa itu saja insya-Allah. Kita risau tak stabil sebenarnya. Itu sebenarnya. Yes, tak stabil. Jadi benda ni di masa akan datang anak muda tak perlulah diamalkan lah. Kita orang Kita nak tengok negara yang stabil, stabil. kerajaan yang Masa stabil. depan awak terjamin ke? Betul. Awak rasa terjamin ke masa depan orang muda? Kalau politik tak stabil dengan adanya tuduhan sana sini, stabil ke? Anak muda macam mana? Stabil? Tak Besar stabil. tak peluang pekerjaan anak muda hari ni? Kata jejas juga. Terjejas, yes, terjejas. Jadi satu kesukaran lah bagi kita, terutama bagi saya lah, dengan anak muda, untuk mencari orang kata pengalaman hidup bekerja tu nanti insya-Allah. InsyaAllah. Jadi itu dia pandangan dari rakan saya Syafiq, di mana anak muda kita memang menginginkan satu kerajaan yang stabil. Itu Yes. pokok pakalnya. Ya. Sebab apa? Kestabilan inilah yang membawa kepada pembuatan dasar untuk memastikan karier kita terjamin, kerja kita terjamin, peluang untuk menyambung pelajaran itu terjamin. Jadi kita beralih kepada saudara Afif, okey, sebagai anak Johor yang menuntut di luar Johor, okey. Bagi anda, kita masih lagi dalam ikhtiar yang ketiga ni, orang muda Johor. Okey. Dalam konteks anda orang kata orang kampung lah, kan? Ada tak perbezaan sebenarnya kalau mana kerajaan dululah sebelum PRU14 kita boleh kata kerajaan cukup stabil? Ada tak perbezaan antara keadaan orang muda pada ketika yang stabil dan juga ketika selepas PRU14? Okay, terima kasih saudara moderator majlis, saudara Firdaus. Dan juga sahabat-sahabat saya lah, panel daripada Unimap dan juga UiTM Kelantan. Jadi berbalik kepada soalan perbezaan antara politik sebelum PRU14 dan juga sekarang, betul lah? Betul. Jadi bila kita tanya ataupun kita menyoalkan tentang konteks perbezaan itu, memang banyak ketara berbanding dulu dan sekarang. Antaranya daripada sudut pentadbiran itu sendiri. Macam saudara tadi kata, satu penggal tu sampai 3 kali tukar. Betul kan? Yes. So bila kita berbalik kepada sebelum PRU14, kita tengok yang kerajaan tersebut, kerajaan Barisan Nasional mentadbir dengan cukup baik, dengan kebajikan, dengan ekonomi, pendidikan, semuanya terjamin. Betul. Tak ada isu, ataupun bukanlah orang kata terus tak ada isu. Dia bukan isu yang major lah. Yes. So setiap kerajaan memang ada isu, cumanya isu tu boleh dikawal berbanding dengan kerajaan selepas PRU14, di mana daripada segi ekonomi dia jatuh, pengangguran untuk graduan mahasiswa, daripada penerimaan mahasiswa untuk melakukan aktiviti-aktivis dan sebagainya. Jadi perbezaan untuk mahasiswa untuk melakukan aktiviti sebagai aktivis ataupun seorang pelajar untuk rapat dengan masyarakat, ia menjadi tersekat kerana apa orang kata kerajaan itu Tak sendiri stabil. tidak stabil untuk memberi kerjasama kepada graduan ataupun mahasiswa untuk melakukan aktiviti-aktiviti tersebut demi menjadi ikon dan pelapis pemimpin yang akan datang. Jadi itu saja buat masa ni. Untuk soalan ni lah. Untuk soalan ni. Dia kita banyak lagi. Jangan risau. Banyak lagi soalan. So, jadi kesimpulannya daripada apa yang jawapan tu, jadi kalau kerajaan tak stabil, dia memberikan kesan secara terus, terutama kepada kita mahasiswa. Betul? Anak muda, ya. Betul. Kan? So, yang terkena kesan dia kita, tuan-tuan. Jadi kena undi betul-betul lah. Betul. Okey, saya nak beralih kepada Fifi. Sebab apa saya nak beralih kepada Fifi? Saya suka kepada satu manifesto dalam ikhtiar ketiga orang muda Johor ni. Sebab apa tau? Dia ada satu bantuan keuangan tahunan RM1,000 kepada semua orang muda Johor yang pertama kali berkahwin.
Dan pendapatan bersama 5,000 dan ke bawah. Kita memenuhi kriteria tu, Fifi. Tapi itu orang Johor je. Itulah masalah dia. Dia kena cari orang Johor kot. Sudah melepas. Jadi okey, Fifi, sebagai seorang wanita ataupun wanita lah kan. Dalam konteks orang muda ni, orang muda Johor ataupun orang muda kita belia, okey. Jadi Fifi rasa kan, adakah wanita ataupun mahasiswi ni berperanan dalam memastikan suara mahasiswi ataupun anak-anak muda ataupun anak-anak wanita ni diangkat di peringkat negeri ataupun di peringkat kerajaan? Okey, terima kasih Saudara Firdaus. Serta dua lagi panel, sahabat perjuangan. Dua jejaka. Dua jejaka. Okey, berbalik kepada soalan tadi. Kenapa perlu ke mahasiswa ataupun mahasiswi gadis dalam mengangkat suara ni penting ke tidak? Mengangkat suara dalam kerajaan negeri ataupun kerajaan lah. Pada pandangan saya, ia sangat penting. Sebab wanita ataupun mahasiswi adalah aset penting negara ataupun kita panggil tulang belakang negara. Sebab kalau kita ikutkan suara mahasiswi memberi pandangan yang lebih meluas ataupun pandangan konteks yang lebih khusus kepada wanita. Macam kita dapat bagi contoh macam saudari Syariza beliau orang muda pengurusi Johor. UMNO siswi. Yes, betul. Saya kenal beliau pada di Melaka masa pemukiman. Dalam siri pemukiman. So dekat situ saya nampak betapa empowerment women. Pada Women empowerment. empowerment. Tersasul. Nervous. So dekat situ saya dapat lihat yang dia memberikan contoh yang baik untuk mahasiswi untuk lebih aktif dalam gerakan. Lebih keterhadapan lah. Keterhadapan. Jadi Fifi memang setujulah yang kalau wanita ni diberikan lebih ruang dan peluang, maka hak wanita ni akan lebih terbela. Betul. Saya sangat setuju. InsyaAllah. Jadi apa-apa pun bila saya bercakap dengan Fifi memang saya sukalah tentang bantuan kewangan tadi tu yang pasal kahwin tu. Cuma masalah dia bukan orang Johor lah. Baik, saya suka untuk melihat kepada saya kembali kepada saudara Afif lah. Saya skip saudara Syafiq. Kita tak berskrip kan? Jadi okey, kita baca ni, kita dalam ikhtiar ketiga orang muda Johor ni ada satu ni, mewujudkan lebih banyak rumah transit kepada orang muda Johor yang layak dengan harga sewa yang amat berpatutan di kawasan-kawasan strategik. Saya tahu bahawa Johor ni ada kawasan-kawasan yang memang kadang-kadang harga dia seperti di Lemah Kelang. Jadi sebagai anak Johor, agak-agak benda ni membantu tak orang muda Johor? Okey, baik, terima kasih. Kembali lagi kepada saya. Saya rasa benda tu amat membantu. Kerana apa? Kerana kita dapat lihat sekarang ni harga rumah itu sendiri kadang-kadang kita mampu tengok. Itu masalah dia. Lama mampu bilik tapi bila tengok harga mampu tengok. Mampu tengok. So kita kadang-kadang graduan ataupun orang muda Johor ni, pelajar-pelajar ataupun remaja tak mampu nak memiliki rumah dan sebagainya. Okeylah, kata remaja tak mampulah, kita dah habis kerja kan. Okey. Kerja pun kadang susah kan sebab dia mampu tengok. Okey, lepas tu So bila ada je rumah transit yang orang kata disediakan dalam manifesto itu, ia dapat membantu orang muda. Lagi-lagi rumah tu diletakkan di kawasan strategik. Jadi bila kawasan strategik, peluang pekerjaan untuk mereka pun mereka senang dapat. Dan kawasan saya percaya yang strategik itu mesti akan terletaknya sama ada di tengah bandar ataupun berdekatan dengan pusat bandar. Jadi kita dapat lihat kat situ peluang pekerjaan kepada orang muda Johor ni terbuka luas untuk membantu. Andai katalah ada pekerja-pekerja daripada Foodpanda ataupun tu, mereka pun tak ada pendapatan yang tetap. Jadi dengan ada rumah macam itu membantulah mereka untuk bekerja dengan lebih mudah. Faham? Okey, faham. Jadi daripada Afif, apa yang Afif kata memang dia bergunalah dan juga bermanfaat buat anak Johor sendiri. Kadang-kadang mungkin
bekerja di Singapura. Kan? Kita pun akan ke arah pembukaan sepenuhnya sempadan. Jadi saya rasa benda ni memang sangat baik jika Barisan Nasional diberikan mandat untuk memerintah negeri Johor dan perkara ini dilaksanakan. Saya kira buat anak Johor maupun anak perantauan, saya dah tunjuk diri dah. Anak perantauan yang bekerja di Johor sangat baiklah saya rasa perkara ni. Dan Mungkin kita berdua juga duduk dalam rumah tu. boleh jadi. Okey, baik. Jadi saya beralih kepada saudara Syafiq. Sebagai bila belajar di UiTM Kelantan dan anak Kelantan tu. Menetap di Kelantan. Jadi orang kata Pantai Timur ni, orang kata naratif orang lah secara amnya, secara generalnya, ramai anak-anak muda daripada Pantai Timur ni yang berhijrah. Jadi dalam konteks pilihan raya negeri Johor, apa yang ditawarkan oleh Barisan Nasional dalam ikhtiar ketiga ni, adakah bagus untuk pertumbuhan ekonomi ataupun pertumbuhan kerjaya dan pekerjaan dalam negeri Johor ni buat anak muda orang Johor? Baik. Pertumbuhan ekonomi untuk Pertumbuhan anak muda. pekerjaan. Pertama sekali, ya tentulah bagus kerana ini adalah untuk menjaminlah masa depan anak muda dan sebagainya, terutamanya untuk anak terpantan. Tepat tak? Yes, tempatan. Kita lihat di Kelantan banyak dalam kajian selidik banyak yang mengatakan anak perantauan tu di Kelantan. Dia kalau kita tengok hari raya, berapa juta kereta datang ke Kelantan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawasanya kerajaan negeri Kelantan tidak menyediakan satu peluang pekerjaan yang orang kata mampu untuk menampung rakyat Kelantan. Terutama anak muda lah, Yes, anak mula muda. berkembang. Kalau tidak, mereka tak akan keluar. Berhijrah. Yes, berhijrah. Jadi apa yang saya kagum dengan kerajaan apa ni Janji kerajaan negeri Johor. Inisiatif Inisiatif orang muda Johor. Orang muda Johor, terutamanya BN, untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Kita tengok ada antara 5 dan sebagainya lah. Dan kita melihat saya dah menyentuh kepimpinan anak muda Johor. Boleh anak muda Johor? Boleh, tak ada masalah. Di mana yes, kita semua tahu di setiap negeri kita ada adun belia, betul? Di Perak adun belia Perak, di Johor Dewan Muda Johor. Di Selangor Dewan Muda Selangor, betul? Di Sabah tak pasti. Di Kelantan pun kita ada adun belia Kelantan. Namun perbezaan di antara adun belia ini adalah di mana ada yang interview. Maksudnya dia orang buat interview, tapis dan sebagainya, dan ada yang menjalani kursus yang di Kelantan lah. Kursus ni bagi saya suka lah kerana yalah itu cara mereka lah, tak pastilah ya. Cara lain-lain. Cara lain-lain, betul. Namun saya melihat apa yang MB besar Johor, bekas mantan MB besar Johor, Datuk Asni tu, ya, dia apa orang kata inisiatif yang ketiga yang ingin mengambil ahli Dewan Muda Johor sebagai adun ataupun parlimen, betul? Betul? Ini satu orang kata peluang lah, peluang untuk anak muda terus berbakti kepada kerajaan negeri, terutama dasar tadi yang membentukkan dasar. Pembuatan dasar. Yes, pembuatan dasar. Ya, seorang anak muda didengar. Ya, sebab bagi saya kalaulah adun belia diadakan namun tidak ada orang kata Susulan dia sekadar bersidang sahaja. Betul. And then dia tak dengar. Kita bagi usul sana sini pumpang dalam dewan, dia tak dengar pun. Saya rasa dia tak ada function. Saya rasa benda itu tak boleh menghantarkan hasil yang besar. So suara anak muda ini ibarat kata dalam media je. Belakang tabir dia orang tak buat, dia tak indah. Betul. Jadi saya tengok apa yang berlaku di Johor, terutamanya Barisan Nasional ini untuk mengangkat seorang anak muda. Jadi di mana mereka mengambil salah satu adun belia muda ni untuk diangkat sebagai adun berkhidmat pada kerajaan negeri ataupun parlimen, berkhidmat pada kerajaan pusat, betul. Jadi ini satu peluang lah, peluang pekerjaan, peluang apa orang kata peluang anak muda untuk menstabilkan ataupun untuk mereka memberikan hujahan pandangan mereka terhadap dasar-dasar dan sebagainya. Jadi pandangan yang baiklah di situ. Jadi kalau kita lihat betul dalam konteks ikhtiar ketiga ini Barisan Nasional Johor, saya petik daripada buku ikhtiar Johor ini. Barisan Nasional Johor kekal committed untuk memperkasakan penglibatan orang muda Johor dalam sistem dan amalan demokrasi. Oleh itu, dalam masa 5 tahun mendatang, Barisan Nasional Johor akan mengangkat seorang ahli Dewan Muda Johor sebagai calon wakil rakyat di Dewan Undangan Negeri maupun Parlimen. Jadi bagi saya sebagai individu, saya rasa perkara ini sangat baik. Sebab apa? Kita bukan saja dari segi apa inisiatif dalam ikhtiar ini, bukan sahaja membuka pekerjaan, tetapi kita melibatkan juga orang muda dalam pembuatan keputusan. Dan kita tak perlu struggle ataupun kita tak perlu ikut kerenah birokrasi seperti cara lama. Ini cara baru. Yes, Dan kita lihat di sini Barisan Nasional terbuka
untuk memastikan penglibatan anak muda. Betul? Betul. Okey. Dan saya rasa setiap negeri perlu adakan adun belia. Betul? Ya, sebab kalau kita tengok di Melaka saya tak ada, rasa di Melaka tak ada. Melaka tak ada? Tak ada. Melaka tak ada. So bagi saya perlulah selaraskan benda ni sebab anak muda sekarang ni dia perlu ada satu platform yang sesuai. Selain daripada media sosial, selain daripada buat live dan sebagainya. Saya risau media sosial ni digunakan oleh seorang ahli parlimen tu. Kan? Kalau kita tengok saya sentuh pasal ahli parlimen seorang tu. Dulu di Selangor bila banjir, bukan main belecak lagi kita pergi. Sekarang bila banjir di sana, banjir di Pantai Timur sekarang, dia tak pergi pun. Nampak sangat sebenarnya tu retorik politik semata-mata. Dia dulu orang kata muda sudah mula. Saya muda sekarang sudah malas mau pergi mana-mana. Mau berkempen saja. Baik, jadi itulah dia. Jadi kesimpulan daripada tadi tu adalah penglibatan orang muda dalam kepimpinan. Ditingkatkan lagi. Betul. Di mana kita lagi haruslah selaraskan, wujudkan adun belia. Dan kita tengok BN di Johor ingin mengangkat anak muda di segi adun sebagainya. Ini perlu perlu orang kata menilai dan sebagainya lah, insya-Allah. Baik. Jadi saya nak beralih kepada bunga kita. Saya tahu dia pelajar perniagaan antarabangsa. Jadi ada satu benda yang kalau kita lihat dalam Orang Muda Johor ni, saya ringkas saja. Dia mewujudkan geran keusahawanan orang muda Johor khusus dalam bidang ekonomi kreatif, ekonomi digital maupun pertanian moden. Jadi pandangan Fifi tentang geran ni, kita nak bagi duit kepada orang muda untuk buat bisnes. Jadi apa pandangan Fifi? Pada pandangan saya, ini merupakan ikhtiar orang muda untuk pendekatan orang muda yang terbaik lah. Sebab kita nak mulakan something, kalau kita tak ada modal, benda tu takkan ada. Takkan jadi. So bila adanya bantuan bagi fund, buat entrepreneurship, so akan mewujudkan usahawan-usahawan yang lebih ramai lah. Dan muda lah. Dan muda. Bila ada usahawan, akan ada wujudnya peluang pekerjaan. Betul. Jadi sebelum ni kalau kita lihat adalah satu parti tu juga kan. Dia buat crowdfunding apa semua. Betul. Tetapi apa yang kita lihat retorik semata-mata. apa jasa beliau ataupun jasa parti tersebut pada orang muda? Terutama di parlimen beliau lah. Kita ada satu ahli parlimen je pun. Kan. Apa jasa dia kita tak tahu. Itu masalah dia sekarang. Tetapi kita dah kupas saudara dan saudari dalam konteks hari ini bagaimana kita pun jemput mahasiswa dan mahasiswi untuk kita kupas ikhtiar ketiga orang muda Johor. Sebab apa penglibatan orang muda Johor ataupun orang muda belia mahasiswa mahasiswi sangat penting sebenarnya saudara dan saudari. Terutama hari ini apabila undi 18 telah diluluskan di parlimen dan juga di kebanyakan Dewan Undangan Negeri, penglibatan anak muda dalam pembuatan dasar tu sangat penting. Jadi terutama anak muda di negeri Johor, kita harap pada 12 hari bulan nanti, 12 hari bulan. Afif pun jangan lupa mengundi. Orang pertama saya nak tengok jari dia bercalit Afif. Dia macam tu. Sebab dia seorang orang Johor. Kami bertiga saksi je. Kami kejut dia, gegar dia subuh tu. Orang pertama duduk. Dah tahu dah mana nak mengundi? Tahu. Dah tahu. Make sure tahu saluran anda. Ada saluran ke kali ni? Tak ada. Jadi tahu kat mana anda nak mengundi, keluar awal ikut SOP yang telah ditetapkan. Jadi pada 12 hari bulan 3 ni kami nak menyeru kepada mahasiswa yang mana dah boleh layak mengundi, boleh check anda punya daftar mengundi. Kat mana anda nak mengundi, di mana dan ikut SOP yang telah ditetapkan seperti mana saya katakan tadi. Keluar mengundi 12 Mac nanti supaya kita sama-sama mewujudkan sebuah kerajaan. Jadi kalau nak kerajaan yang stabil untuk masa depan Johor yang lebih baik, maka undilah lambang dacing. Jadi bagi saya nak ucapkan terima kasih buat rakan-rakan dia daripada jauh, daripada utara Unimap, Universiti Malaysia Perlis, daripada KUIM, daripada UiTM Kelantan, Pantai Timur, Selatan dan juga utara ni datang untuk memberikan sokongan. Jadi jangan kita sia-siakan usaha anak-anak muda ni untuk memastikan wujudnya kerajaan yang stabil. Maka sekali lagi saya nak katakan 12 Mac jangan lupa. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana datang hari ini. Jadi yang baik datangnya daripada Allah SWT dan yang buruk datangnya daripada Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Maka kami akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.